Assalamualaikum, saya terang sikit Okey, dekat sini dia tanya pilih antara dua. Yang manakah maksud suhu? Suhu ni sebab kita baca dalam darjah Celsius, simbol suhu T, so dia adalah sejenis darjah. Okey, darjah kepanasan. Kalau tenaga, maksudnya ialah haba tau. Haba itu tenaga. Okay, this one kita panggil skala sebab tak ada darab bahagi. Dia just ambil saja nilai tu. Okey. So ini unit dan ini pembacaan dia apabila ditanya dalam bentuk SI. Okey, kena tambah 273. Unitnya Kelvin. Okey, next awak kena cam lah insan terpilih ni. Okey, bila dia terlibat dengan konsep kuantum, menekankan tentang paket-paket tenaga diskrit. Diskrit bermakna dia bukan berterusan. Okey, dia ada terlompat-lompat macam tu. So kita akan nampaklah bahawa orang itu ialah Max Planck. Okay, next dia tanya, foton tu apa? Foton itu sejenis cahaya. Cahaya tu tenaga. So, tenaga, cahaya. Okay, next. Warna apa yang paling besar? Tenaga dia. So, kena tahu berkaitan tenaga dengan lambda. Hubungan tenaga dengan lambda, bila relate dengan formula ni tolong hafal HC per lambda. So, bila awak relate, dia adalah berkadar serongsang. Bermakna awak kena tengok lambda yang kecil. Bila lambda yang kecil 400 ni, dia lebih besar lah tenaganya. So, biru lebih besar tenaga. Tenaga lebih besar. Okey. Tenaga lebih besar. Kat sini. So, kira nilai tenaga, masukkan saja nilai. H, kalkulator boleh baca. Lambda dia dah bagi. Tukarkan kepada meter. So, dia adalah nano, nano negatif. Okey, darabkan dengan dia punya C. C adalah laju cahaya. 3 darab 10/8. Okay, tekan kalkulator betul-betul. So, this one is tajuk satellite. Gravity. So, kena tahu apakah itu faktor mempengaruhi laju. Dekat sini ada 3 kuantiti fizik. M, R dan V. Okay, ini adalah malar. Jisim ni malar. Apa yang berubah ialah jarak dan hal laju. Okay, apa yang mempengaruhi hal laju ialah jarak. Okay, jarak itu jejari. Okay, formula yang awak kena tahu seterusnya ialah formula laju linear. Dekat depan ada. Okay, formula laju linear GM per R disertkan. Okay, R ni adalah R satelit terhadap bumi tau. Satelit terhadap bumi. Bermakna apabila satelit terhadap bumi, dia mesti ada jejari satelit dan jejari bumi. Okay, jejari satelit dan jejari bumi. So, R ni mesti ditambahkan dua-dua tu. Total kan? Sudah cakap total. Okay, so awak masuk nilai. Pastikan dia dikira G, kalkulator baca. M ambil dekat sini. R ditotalkan. Pastikan awak alert 600 itu nano. Tukarkan kepada 600 itu kilonya diambil. So, jadikan dia meter sahaja. Okay, ni pun sama. So, at the end of the day, tak ada dah kilo-kilo ni. Dia hanya tinggal meter sahaja. Meter saat tolak 1. So, this one ialah cari pecutan memusat. Pecutan memusat dia ada kaitan dengan daya memusat. Okay, ni formula dekat depan. Okay, daripada formula kat depan, awak matikan H ni, hapuskan H. Bermakna formula atas sama dengan formula bawah. So, jisim dengan jisim boleh potong. So, at the end awak akan tinggal ini. Boleh belajar modify ni, algebra ni. Modify this one, formula asas kat muka surat paling depan ni. MA dengan daya memusat ni. Ni daya memusat. Okay, ni MA. Okay, modify dua-dua ni untuk dapat yang tadi. Okay, terus awak at the end akan dapat 8.1. Okay, satelit buatan hafal je lah misal. Okay, ini adalah tajuk interference. So, bila dia bagi nilai jarak antara dua sumber. Sumber kiri, sumber kanan. So, dua sumber jaraknya ialah A. Okay, jarak antara 90 darjah ni mestilah sumber ke skrin. So, dia adalah D besar. So, this one mesti awak kena tengok K ke K. Kuat ke kuat yang sebelahnya. Jangan tengok kuat ke lemah tau. Dia mesti kuat ke kuat. Itu adalah X. Apa bila diberi nilai, pelajar tadi mendengar secara berturutan 5 bunyi kuat. Bermakna dia ada 5 poin dekat sini. Kuat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. So, untuk 5 kuat yang berturutan, jaraknya adalah 3.3. Okay, dia dah bagi kat sini. 3.3. So, awak kena tengoklah berapa kali dia punya X. 1, 2, 3, 4. That's why dia jadi 4X. Bukan 5X. Okay, jom jawab soalan. Apakah sumber koheren? Saya dah bagi tahu. Sumber koheren bermakna sumber atas dan sumber bawah ni frekuensinya sama. Fasanya sama. Tolong hafal. Saya sebut 2 kali F tu. Frekuensi, fasa. So, dia adalah sumber yang mempunyai frekuensi yang sama. Tulis macam ni cukup.
Okay, ini hubungan apabila dia suruh terangkan. Okay, apabila F ditinggikan, apa jadi dengan X? Okay, awak tengoklah formula kat depan tu. F dengan lambda, hubungan dia adalah darab. Darab pindah jadi bahagi, so disongsang, betul? Kemudian awak tengok formula interference. So, awak kaitkanlah X dengan lambda sahaja. So, dia adalah berkadar terus. So, bila berkadar terus, let's say awak gantikan X ni dekat sini. Okay? Bila ganti dekat lambda, sebab dia hubungan sama kan? So, awak nampaklah dia berkadar songsang. Okay, markah pertama awak statekan hubungan. Markah kedua dia ada 3 markah. Markah kedua awak sebut perkataan lagu Siti Sarah tu semakin tinggi frekuensi, semakin rendah lambda. Sebut lambda dulu. Semakin tinggi frekuensi, semakin rendah lambda. Bermakna semakin rendah X. Okay. Semakin kurang X, semakin kurang lambda. Dia ada 3 kuantiti fizik kat situ. Okay, this one nak kena kira. Pertama, nak kira lambda, panjang gelombang. Nak kira lambda, kena kira X dulu. Sebab awak tak tahu nilai dalam ni. A, X lambda. X belum ada. Awak baru dapat 4X. So, macam biasa, darab pindah jadi bahagi. At the end of the day, X awak 0.825. Jadikan unit meter, SI unit. Kemudian ganti dan tekan kalkulator. Okay, ini formula asas laju. Okay, darab saja sebab dia dah bagi frekuensi tadi kan kat atas ni. Sini. So, bila dia dah bagi, awak terus masuk nilai, dapatlah ini Hertz. Unit Hertz sama juga dengan saat tolak 1. Sama je. So, awak akan ambil meter saat tolak 1. Okay, soalan ni pula ialah soalan tentang menolak troli. Okay, troli ni, dia punya daya tolakan, okay, kita ubah dia punya jisim. Mula-mula jisim hanya 1 mass, 1 berat. Yang kedua, kita guna 3 berat. Bermakna manipulated, yang kita modify, kita ubah ialah jisim muatan. Okay. Apa yang memberi kesan ialah kelajuan. Sebab dia kata dia punya pergerakan tadi kan. Okay. Kemudian, apa yang fix, apa yang dimalarkan, iaitu daya terhadap porter ni. Okay. Awak kena kaji itu dululah. Yang kedua, dibagi soalan, yang kedua menjawab soalan. Okay, soalan pertama, beri maksud. Okay, daya, awak akan state perkataan yang sama sebab dia tak perlu diubah ini. Yang perlu diubah ialah geseran. Apa itu geseran? Dia mesti melawan arah. Okay, kalau gerakan ke kanan, geseran ke kiri. Bermakna dia melawan arah gerakan. Okay, bila dia tanya perhatikan, tolong bulat perhatikan kata kunci ni. Bermakna jawapan awak hanya berada dalam gambar. So, bila berada dalam gambar, tak ada masalah lah. Awak boleh guna besar, kecil atau sama dengan. Okay, jisim. Mula tengok jisimnya, dia bagi muatan yang sama. Okay, tadi sudah cakap kan, dia bagi muatan yang sama. Okay, so awak akan, dia bagi muatan yang sama, tetapi gambar pertama 1 biji, gambar kedua 3 biji. Bermakna, gambar pertama lebih kecil daripada gambar kedua, atau gambar kedua lebih besar daripada gambar pertama. Okay, daya porter, alat tadi. Alat tu alat yang sama, so kita kata porter tu dayanya sama. Pecutan, kita nampaklah yang ni laju kan, benda ringan, cepatlah kita tolak. So, gambar pertama 5.1 lebih laju. So, kita kata pecutan dia lebih tinggi. Okay. Hubungkan antara jisim dengan pecutan. So, bila dia sebut jisim dengan pecutan, so guna formula yang ada kat depan. So, ini adalah formula bila nak buat hubungan, jadikan dia tulang ikan. Okay, bila tulang ikan, delete F ni. F ni dah jadi malar tau. So, bila dia malar, kita jadikan dia nombor 1 lah katakan. So, darab, MA ni darab, pindah jadi bahagi. At the end of the day, A akan jadi duduk bawah. Duduk bawah bermakna songsang. Okay, pecutan berkadar songsang dengan jisim. Okay, ataupun semakin tinggi jisim, semakin rendah pecutan. Okay, hukum memang of course hukum gerakan lah. MA. So, bila hukum gerakan F sama dengan MA, kita panggil gerakan Newton kedua. Okay, next. Dia suruh terangkan kalaulah kita tak guna dua tangan. Kita guna satu je. Mesti payah kan? Okay, bila payah kita akan anggap daya yang diterima, daya tolakan tu kecil. Slow kan? Kita tak larat. Bila dayanya kecil, pecutan pun berkurang. Dia tanya apa jadi pada pecutan? Nampak? Saya bulat kata kunci. Okay, next. Terangkan kenapa. Kenapa awak kata pecutan berkurang? Okay, awak kena state lah balik cerita tadi. Apabila daya berkurang, disebabkan oleh menggunakan satu tangan. Tengok markah 2 Okay.
awak akan katalah kuranglah pecutan. Okay, sebelum awak statekan hubungan Siti Sarah ni, awak kena bagi dalam bentuk hubungan tulang ikan dulu. So, akan patah balik pada sini juga. Daripada persamaan, jadikan dia tulang ikan. Okay? Tapi this one, dia melibatkan daya dan pecutan pula. Tak ada kaitan dah dengan yang atas. Yang atas cerita nombor 1. Okay? Yang nombor D2 ni cerita nombor 2. Sebab dia tanya hubungan daya tolakan dengan pecutan. Okay, nombor 6 dia ada 2 kes. Kes pertama gambar 6.1, dia kata orang ni seimbang. Nampak ni? Bila dia seragam, halaju seragam bermakna dia seimbang lah. Bermakna dia punya, kalau kita kata ayah awak punya meter kereta tu, kalau 60 je. Maksudnya dia tak melaju, dia tak menyelur. So kita akan anggap tidak ada daya bersih. Maknanya daya bersih dia sifar. Cikgu tak faham lah maksud daya bersih sifar. Okay, cuba tengok. Ke kanan ialah daya ke depan. Saya letak daya depan FD. Force of depan. Okay. Ke belakang ialah daya rintangan angin. Katakanlah saya kata daya rintangan angin FRA contohlah. Letakkan nama kat bawah ni nak bagi faham. So bila kata dia mengalami sama, ke depan dia 10, ke belakang dia 10, bermakna 10 is equal to 10. Logik tak? Kemudian pindahkan sebelah supaya dia jadi sebelah saja. So, ini positif, ke depan kita anggap positif, ke belakang kita anggap negatif. Okay, kita pun pindahkan. Positif, pindah negatif. So, 10 tolak 10, awak akan dapatlah sifar. Itu maksud dia daya bersih dia sifar. Maksudnya, awak padukan dua-dua ni, awak combinekan, dia akan dapat sifar. Sifar Newton. Okay, gambar kedua, dia kata, dia menolak dengan kuat. Maknanya dia bagi satu daya tolakan. So, bila dia bagi daya tolakan, depan awak ni makin besar tau. Bukan lagi 10. Mungkin 17. So, bila 17, rintangan angin tu masih 10. Maknanya, 17 tolak 10 ada baki 7 kan? Maknanya dia ada nilai. Ni. Bila dia ada nilai, dia bukan sifar. Dia akan sama dengan formula asal. F sama dengan MA. Awak akan ada nilai pecutan dekat sebelah kanan ni. Sebelah kiri ni ialah paduan. So, bila paduan, awak kena tengoklah. Ke kanan, tujah ke depan. Ke belakang, rintangan angin. So, FD tolak FRA. Macam tu. So, kalau dia bagi nilai, awak kena masukkan nilai kejap lagi. Okay, kita balik pada soalan. Dia tanya maksud. Selalunya soalan-soalan nombor 5, 6, dia dah tanya maksud lah. So, pertama dia tanya apa maksud daya paduan. Okay, daya paduan ni yang tadi ni. Yang saya padukan. Yang saya gabungkan. So, dia adalah sejenis daya. Okay, sejenis daya tunggal. Tapi dia mesti dihasilkan daripada jumlah vektor 2, 3 atau lebih. Macam ni. Macam ni ada 2 vektor ni. Vektor ke depan positif, vektor ke belakang negatif. So, dia jumlahkan dua-dua ni untuk menghasil satu daya tunggal. Macam tadi, 10 tolak 10. Ataupun 17 tolak 10. Okay. So, bila dia menghasilkan daya tunggal, dia akan selepas jumlah tadi, awak jumlahkan dia akan dapat daya tunggal. Itulah kita panggil paduan. Okay, sekarang ni awak kena berdasarkan rajah macam tadi, tapi dia suruh gunakan sebutan pecutan. Dia tak nak lagi besar, kecil atau sama dengan. Tak nak. Dia nak awak menggunakan perkataan pecutan. Okay, gambar pertama, awak nampak dia seimbang kan? So, awak kata tidak ada pecutan. 6.1 tidak ada pecutan. Okay, 6.2 dia melaju. So, bila melaju, pecutan bertambah. Okay, untuk daya pula. Yang atas awak tahu dia daya seimbang. Yang bawah daya tidak seimbang. Nampak tak dia tak balance tu. So, akan mention lah. 6.1 daya yang seimbang tu bermakna. Okay, ini dulu sorry. 6.1 daya seimbang bermakna daya paduan dia sifar. Sebab dia nak statekan perkataan paduan kan. Yang bawah, awak padukan tadi dapat nilai betul. Nilai dia MA tadi tu kan. M darab A. So, dia tidak boleh kosong. Dia ada nilai. Okay, dia suruh hubungkan tujah dengan rintangan angin pula. Okay, yang ni awak akan kata tujah dengan rintangan angin nilainya sama, yang bawah tidak sama. So, awak cakaplah ke depan sama dengan, untuk gambar pertama, ni saya tak buat 6.2 pula. 6.2, F depan lebih besar sebab dia menolak pakai kaki tadi kan. Ni, menolak pakai kaki. Okay, next. Dia kata nyatakan kesimpulan. Kesimpulan ni selalunya hubunganlah semakin-semakin. Okay. Tengok markah. Kalau markah dia satu-satu, buat semakin cukup. Okay. Jenis gerakan dengan daya paduan. So, awak akan bolehlah kata. Kalau nak guna semakin saja pun boleh. Saya ada buat slash kat sini. Okay. Awak pun cakaplah. Semakin tinggi laju. Ni gerakan. Gerakan means dia melaju. Semakin tinggi laju, semakin tinggi daya.
pun boleh, atau awak kata ikut based on gambar. Laju seragam menyebabkan daya paduan sifar. Okey, boleh juga. Gerakan jenis laju seragam daya paduan sifar. Gerakan jenis pecutan bertambah menyebabkan daya paduan bertambah. Macam ni. Gerakan dengan pecutan bertambah akan menyebabkan daya paduan bertambah. Okay, next. Jika dia tanya hubungan tujah dengan paduan pula. So, semakin besar tujah ke depan, semakin besar daya paduan. Sebab kata kunci dia hubungan. Okay. Kemudian dia suruh kira, ni pengiraan 2.8, 3, 14, 60. So, bila ada pengiraan, awak akan patah balik kepada formula pengiraan ni. Jangan ambil yang ni. Dah sah-sah dia kosong. Okay. So, bila awak ambil yang ni, masukkanlah. Daya ke depan, dia tanya. Rintangan angin dia bagi tahu. 14, masukkan saja. Lepas tu dia kata budak tadi dia duduk atas papan loncor 2.8. Okay, gabungkan jisim sebab dia nak total jisim dan pecutan. Dia bagi pecutan 3. So macam biasa, selesaikan dalam kurungan, darab, kemudian tambah, tolak pindah jadi tambah. Okay, tadi awak punya papan luncur 2.8 kan, ringan kan. Sekarang dia tukar pada yang lebih berat. Kalau lebih berat kan, makin geseran kan, makin payah. So makin lambat. Bila makin lambat, pecutan makin berkurang. Nombor 789 sedikit asing-asing takut berat. Okey, ini adalah tajuk keradioaktifan. Okey, tengok bila satu neutron menghentam satu nuklear dekat sini, which is dia terbelah. Cara awak nak cam dia terbelah, which is dia mengecil tau daripada sebiji bulat. Okay. So bila dia terbelah, awak akan kata jenisnya ialah pembelahan. Okay. Yang kedua dia tanya nilai X. Okay. Awak gunakan maklumat ni transfer kepada ini. So akan nampak belah atas dia akan dapat 240. Okay. Sebelah kiri, sebelah kanan 145 tambah 93 tambah berapa dia tanya. So ini awak kena guna konsep matematik awak lah. So saya teka dekat sini 2 tau. 2 biji dekat sini. So bila 2 biji, cuba tekalah. 2 tambah 93 tambah 145. Dapat tak 240? Okay. Lepas tu awak kena test sebelah bawah pula. Betul tidak? Kosong. Okay, 2 darab kosong. 0 tambah 38 tambah 56. Betul tak dapat 94? Okey, kalau betul, awak akan kata nilai dekat kotak X ni ialah nilai 2. Okey, dia suruh teka kat sini. Kemudian dia tanya kegunaan lah. So, bila kegunaan nuklear ni, nuklear yang kita tanam dekat pasir gudang tu contoh, sebenarnya untuk menjana tenaga elektrik. Okay, this is pengiraan. Ada 2 pengiraan. Satu pengiraan cacat jisim. So, this is jisim yang cacat tau. So, bila jisim yang cacat, awak kena guna unit AMU ni bahasa Inggeris atau guna unit UJA, tak kisah mana-mana. Saya tertulis AMU pula, so jangan rasa salah, betul je sebab saya tak ambil UJA. Kalau mention UJA pun betul kat sini, tu bahasa Melayu as I said. So awak kena tolakkan. So ni formula Einstein, awak dah tahu E sama dengan MC square, dekat depan ada dekat sini mana nak cari ni. Okay, sini. Okay, untuk menggunakan dia, awak kena transfer lah ke sini. Okay, bila dia nak cacat jisim sahaja, just tengok M sahaja. Awak tengoklah mana perubahan kanan dan kiri. Bermakna, totalkan kanan mesti ditolak dengan kiri. Okay, so ambil lah. Bila dia membelah, okay, bila dia membelah, maknanya dia mengecil tau. Maksudnya macam orang tu mengurus. Okay, bila dia makin kurus, awak tolakkan kiri terhadap kanan. Okay, kita anggap RA tu lebih besar. Okay, RA tu lagi besar. So, ambil nilai yang dia bagi ni. Ambil nilai ni. Tolak dengan sebelah kanan. Sebelah kanan ada 2 biji. So, pastikan awak selesaikan kurungan dulu. Okay, so at the end awak dapat jawapan ni. Okay, yang kedua, dia tanya tenaga. So, pakai formula yang sama. E sama dengan MC square. C tu mesti di-squarekan. Kebanyakan pelajar sini salah. Terus cakap, kebanyakan salah. Bermakna pelajar tu dia tak square. Dia lupa square. Ataupun dia squarekan semua. Tak boleh. Kena square C sahaja. Okay, masuk nilai. Tekan kalkulator. Pastikan unit awak dia tulis joule. Okay, last question untuk bab tadi, dia tanya kaedah penyimpanan. So, nak simpan, dia tak boleh pakai kertas atau balut pakai plastik, tak selamat. Kena pakai alat yang tebal supaya dia tak tembus. So, simpan dalam bekas konkrit. So, this one is berkaitan dengan magnet keelektromagnetan. Dalam ni ada magnet tau, dia letak. So, dia dibekalkan dengan arus
Okay. So dekat sini dia tanya soalan pertama, apakah medan lastik? Medan lastik awak kena draw pandai faham dalam bentuk drawing. So awak ada 2 magnet bar, andai kata ada 2 magnet bar, satu utara selatan. Lepas tu awak ada lagi 2 magnet yang jenis konduktor. Sama ada konduktor tu arusnya keluar, tengok tangan saya, arusnya keluar dekat sini atau arusnya masuk. So kalau awak tengok jari saya, awak nampak. Kalau arus masuk, nampak ni jari ni. Okay, dia akan arah jam. Nampak ni? So, bila dia arah jam, ini maksud dia. Masuk. Kalau ni keluar, awak tengok jari saya, dia keluar dari kertas. Keluar dari kertas. So, jari saya ni akan menunjukkan anak panah ni ke bawah. Maknanya dia lawan jam. Okay. Apabila ada 2 interaction ataupun saling tindak antara medan magnet pembawa arus dengan magnet kekal, dia akan menghasilkan medan lastik. Itu maksud dia. Interaction 2 tadi. Okay, kemudian dia tanya, apakah faktor efek kelajuan? Okay, macam mana gerudi ni nak laju? So, of course lah, sama ada awak tinggikan arus. Okay, awak berikan lilitan yang besar pun boleh. Okay, yang awak dah belajar sebelum ni. Macam mana nak tambahkan elektromagnet? Okay, soalan yang ni dia suruh awak tambahkan gambar. So, dekat sini dia bagi 1, 2, 3, 4. 4 komponen elektronik. Commutator, this one. C, commutator bentuk C, brush carbon yang ni, kiri kanan yang pegang commutator. Kemudian nak letak dawai penyambung, lepas tu dia kata 2 biji sel bateri. Nak tentukan arah mana, dia akan bergantung kepada soalan kedua ni pula. Okay, sekarang sila tengok anak panah. Dia turun tau. Bila dia turun, pastikan awak letak anak panah, maknanya dia gerak daripada sini. Arus gerak daripada positif sel bateri, bermakna bateri awak ni mesti positif kat sini. Positif, negatif, positif, negatif. Ni drawing yang betul. Kalau awak buat terbalik, awak boleh dapat markah pertama. Tapi tak boleh dapat markah kedua. Sebab awak dah salah. Okay. Sekarang kita tengok. Fleming kanan ke Fleming kiri? Cikgu mana tahu Fleming? Alah, of course lah Fleming. Utara selatan. Arus. Daya. Nampak? Ada 3. Bila ada 3 perkara, mesti macam tu. Okay, tengok sini. Utara selatan. Arus. Nampak tu? Utara selatan, arus, daya. Tapi dekat sini awak ada arah. Bateri tu awak tak diaruhkan. Bateri tu wujud. So, bila wujud, dia mesti Fleming kiri. So, bila Fleming kiri, tengok jari saya. Okay, saya ambil yang ni je. Arus kat sini. Utara, saya ambil ke sana. Saya cuba buat drawing kat sini. Ni nampak. Utara selatan, arus saya pergi sana. Nampak? Ni arus saya pakai plate sebelah kiri. Saya tengok sini je. Jangan tengok banyak tempat. Tak nak tengok sini. Tak nak tengok sini. Tak nak tengok bawah. Tak. Tengok sini saja. Okay. Sana, utara, pergi selatan. Okay. So, saya tegakkan jari. Jari saya ni nampak tak? Daya saya naik. Ibu saya naik. Bermakna plate awak ni menaik. Macam tu. So, bila plate ni menaik, that's why putaran awak tu menaik. So, gambar nombor 2 itu markahnya kat sini. Okay. Markah untuk nombor 2. Kemudian, dekat sini modification. So, untuk menjadikannya lebih laju, tolong bulat macam saya buat. Ni cara nak detect markah. So, akan tengok. Mestilah paling bagus lilitan yang banyak. Betul? Ataupun paling bagus. Ni dekat sini, bezaan kat sini besar. Segmen. Segmen commutator ni maksudnya macam ni. Ni commutator ni 2 je. So, dia punya putaran tu 1 kali pusing. Andai kata letak segmen yang banyak, 2, 4, 6, 8, bermakna dia the best. So, kalau boleh ambil yang banyak segmen. Yang ni kita jangan ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Ambil 10 ke atas. So, kita akan pilih motor A. Okay, last page untuk bahagian A. Awak akan salin jawapan dekat ruang. Bukan kertas test pad bahagian A mesti ruang pada kertas soalan. Okay, awak kata, bilangan lilitan besar, bilangan segmen banyak. Mana-manalah besar banyak tak kisah, bertambah ke. Jangan ambil nombor 10. Jangan ambil nombor 8. Tak boleh ambil nombor Saya pesan tolong dengar. Itu antara kesilapan trial awak sampai result awak sangat teruk. Kena guna sifat besar atau kecil atau tinggi atau rendah. Jangan ambil nombor. Saya ulang. Okay, kemudian nak bagi tahu kenapa bilangan nak besar. Barulah elektromagnet bertambah. Kenapa segmen tu nak banyak. Barulah lancar. So, pilihan awak R. Okay.